Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazimah binti Zubir. Pada hari ini saya ingin berkongsi satu ilmu mengenai tanda-tanda kecil kiamat dari sudut perwatakan manusia. Tajuk yang saya pilih ialah memutuskan silaturahim. Saya pasti anda semua tidak mengetahui bahawa memutuskan silaturahim adalah salah satu tanda-tanda kecil kiamat yang sedang berlaku pada hari ini tanpa kita sedar. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna min asyati sa'ah al-fahsya wa tafahsya wa qatiya ar-rahmi wa tahwinul amin wa tumanal ha'in. Mafhumnya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kecil kiamat ialah munculnya kekejian dan menyengaja berbuat keji, memutuskan silaturahim, dikhianatinya orang yang jujur yakni terpercaya dan mempercayai pengkhianat. Apa itu silaturahim? Silaturahim secara umumnya ialah perhubungan secara bersaudara ataupun berhubungan persahabatan, tetapi terdapat beberapa pandangan dalam konsep silaturahim, iaitu menurut pandangan Syekh Ali Mula Al-Qari, beliau menyebut bahawa silaturahim adalah satu ungkapan untuk berbuat kebaikan kepada kaum keluarga yang dekat, manakala Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahawa ar-rahim secara umumnya adalah dimaksudkan kepada kaum kerabat dekat. Seterusnya, ciri-ciri orang yang memutuskan silaturahim terbahagi pada 3, iaitu mengharapkan balasan, bersikap sombong dan tidak bertegur sapa sesama kerabat, dan ketiga, bersikap acuh tidak acuh sesama kerabat yang uzur. Okey, kita akan bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Hai, kita bertemu kembali dalam video seterusnya. Kali ini saya akan menyatakan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para ulama atau sahabat dalam menyatakan silaturahim adalah sebahagian tanda-tanda kecil kiamat. Seperti pertama, hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Mereka berdua mengambil daripada periwayatan para sahabat iaitu Abdullah bin Amru. Kedua, Imam At-Tabarani dalam bukunya Al-Awsat, beliau mengambil daripada Anas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah tindakan keji, kata-kata keji dan pemutusan silaturahim. Oleh itu, sebagai persediaan untuk menghadapinya, kita hendaklah menjaga hubungan silaturahim dengan sebaik mungkin tanpa mengira tua atau muda, kaya atau miskin, kerana itu hanyalah keuntungan duniawi semata-mata. Dalam Islam, amat menitik beratkan hubungan silaturahim dalam kehidupan seharian agar kita dapat keberkatan hidup dan ketenangan hidup. Seterusnya, kita akan bersama di video seterusnya. Bye. Okey, kita sambung kepada sesi seterusnya, iaitu ancaman kepada orang yang memutuskan silaturahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 1 dan juga surah Muhammad ayat 22 dan 23, ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita agar takut kepada Allah untuk tidak memutuskan silaturahim. Hal ini kerana tidak ada kebaikan yang lebih cepat mendapat pahala selain silaturahim, dan juga tidak ada kejahatan yang lebih cepat mendatangkan azab Allah selain memutuskan silaturahim. Antara kesan-kesan beriman dengan hadis silaturahim diriwayatkan daripada hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati', maksudnya tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak masuk syurga di sini bukan bermaksud tidak masuk selama-lamanya, tapi tidak termasuk dalam golongan yang terawal. Selain itu, terdapat juga kelebihan bagi seseorang yang menyambung hubungan silaturahim, iaitu mereka akan mendapat dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan mendapat keberkatan dalam hidup serta dapat masuk syurga. Bye. Okey, kita sama kepada sesi seterusnya, iaitu keadaan yang mengharuskan putusnya silaturahim. Dalam Islam ada menuntut umatnya agar diharuskan memutuskan silaturahim sekiranya kerabatnya adalah golongan fasik. Sebagai contoh, sikapnya suka minum arak, meninggalkan solat, berzina dan sebagainya. Walau bagaimanapun, umat Islam perlu diingatkan supaya tidak diharuskan memutuskan silaturahim dengannya, melainkan
setelah memberitahunya terlebih dahulu apakah sebab kita bertindak sedemikian agar kita sedar akan kesilapannya, agar dia sedar akan kesilapannya dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Kita akan sambung di video seterusnya. Okey, kita telah sampai ke penghujung video. Dengan ini saya akan menyimpulkan keseluruhan kajian saya. Berdasarkan kajian saya terhadap bukti kebenaran tanda-tanda kecil kiamat melalui hadis di atas, dapat kita lihat bahawa memutuskan silaturahim merupakan salah satu daripada tanda-tandanya. Hal ini kerana sesetengah manusia tidak menyedari perbuatan mereka boleh menyebabkan putusnya hubungan silaturahim. Ini jelas terlihat dari sikap dan tingkah laku manusia yang melakukan dosa secara terang-terangan. Bahkan mereka membangga-banggakannya dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, kita hendaklah bertolak ansur dan berfikiran positif bagi mengelakkan daripada hubungan silaturahim yang sangat dituntut untuk dalam Islam. Sekian daripada saya melalui perkongsian ilmu pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, pada video kali ini saya akan membentangkan hasil artikel review saya. Saya memilih artikel daripada penulis yang bernama Isti'anah dengan tajuknya Silaturahim sebagai upaya menyambung tali yang terputus yang telah dibukukan dalam riwayah Jurnal Studi Hadis pada tahun 2016. Komen saya terhadap artikel ini dari sudut pemikiran, ianya masih berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sudut penulisan pula, ia menggunakan kosakata atau bahasa Indonesia sepenuhnya tetapi masih mudah difahami oleh pembaca. Ringkasan artikel. Di dalamnya dijelaskan tentang silaturahim secara terperinci dari sudut pengertian, peranan dalam usaha menyambung hubungan yang terputus, manfaat dan sebagainya. Isu yang dibawa oleh penulis, artikel ini ditulis untuk menjelaskan apa itu silaturahim dalam konsep sebenar dan memperbetulkan pemikiran masyarakat yang masih keliru dalam memahami konsep silaturahim. Isu yang menarik menurut pandangan saya. Hujah-hujah yang ditulis oleh penulis tentang silaturahim merupakan salah satu usaha yang dapat menyambungkan tali persaudaraan yang terputus dengan dikuatkan lagi bersama dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Antara kekuatan artikel ini, ia boleh menjadi teladan kepada semua manusia dalam hubungan silaturahim dan juga panduan hidup ke arah kebaikan. Ia juga terdapat kelemahan iaitu mempunyai kekurangan dari segi penerimaan daripada pembaca sama ada positif atau negatif kerana hubungan silaturahim ini adalah hak individu sama ada individu itu hendak menyambungkan atau memutuskan. Antara sumbangannya ialah artikel ini dapat menambah ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek tentang konsep sebenar silaturahim terutama dalam pandangan Islam. Ulasan saya terhadap artikel ini, saya sangat menyokong artikel ini kerana silaturahim adalah sebuah ikatan yang menyatukan hubungan yang telah terputus walaupun telah bertahun-tahun lamanya ia terputus. Kesan daripada artikel ini memberi kesan yang mendalam dari pelbagai sudut seperti sudut perhubungan persaudaraan, sudut ibadah, sudut akhlak dan sebagainya. Maklumat baru yang saya perolehi daripada artikel ini ialah saya juga mendapati bahawa silaturahim mempunyai banyak manfaat yang berguna kepada semua manusia untuk dipraktikkan dan menjadi amalan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, secara kesimpulannya, di sini saya dapat simpulkan bahawa silaturahim dapat mencairkan hubungan yang beku sehingga melahirkan hubungan yang harmoni. Saya juga ingin memberikan cadangan untuk penambahbaikan dalam artikel ini, iaitu pertama, saya mencadangkan kepada penulis supaya menambahbaikkan dalam konteks ayat yang digunakan supaya pembaca lebih mudah untuk memahami dalam masa yang singkat. Kedua, saya cadangkan kepada penulis untuk menarik perhatian lebih banyak pembaca dengan perisian dalam artikel itu perlu ditambah dengan perkembangan isu yang berlaku pada hari ini. Sekian daripada saya.
Untuk pembentangan pada hari ini, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.